صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم خذلتم أو تعاليتم ندمتم يا تلاميذ محمد أو تعاليتم ندمتم يا تلاميذ محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bertemu kembali kita dalam siri Fiqh Muslimah, bicara wanita, Lubna TV, untuk siri yang ke-10. Insya-Allah pada perjumpaan kali ini kita akan sama-sama terus membincangkan berkaitan dengan haid yang merupakan sambungan kepada perbincangan kita sebelum ini, yang insya-Allah siri yang ke-10 pada hari ini kita akan sama-sama meneliti kesimpulan ataupun apa yang telah kita pelajari sebelum ini, bermula daripada siri yang pertama hingga siri yang ke-9. Mudah-mudahan apa yang kita telah pelajari, kita fahami dan seterusnya dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita, terutamanya apabila kita bermasalah ataupun kita disoal, kita dikemukakan dengan permasalahan yang berkaitan dengan haid yang mungkin tidak ada kena-mengena dengan kita, tapi berkaitan dengan anak kita, masalah tersebut ada kaitan dengan sahabat, dengan saudara-saudara kita, terutama bagi golongan lelaki ataupun suami, yang mana perkara seumpama ini mesti diteliti, difahami untuk membantu kefahaman tersebut dalam ibadah isteri dan anak-anak perempuan mereka terutamanya. Jadi insya-Allah dalam siri yang ke-10 kita akan sama-sama meneliti apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita sama-sama bincangkan. Bermula daripada siri pertama dulu, dan insya-Allah saya cuba ambil dengan kesimpulan yang ada, keseluruhan yang pernah kita pelajari, bermula dengan definisi haid yang kita telah mula-mula faham dan kita bincang dulu. Yang disebut sebagai haid bukanlah air ataupun nanah, tetapi adalah darah yang keluar daripada kemaluan wanita apabila haid ataupun masa tersebut cukup di permulaannya bermula daripada 9 tahun Qamariah. Jadi kita dah bincang dulu perbezaan tahun Qamariah dan tahun Syamsiah. Tahun Qamariah dia lebih pendek, mungkin wanita ataupun kanak-kanak tersebut belum mencapai 9 tahun Syamsiah, tapi bila dikira dari segi tahun, dari segi bulan Qamariah, 9 tahun Qamariah beliau dah cukup, maka darah yang keluar daripada mereka, daripada kanak-kanak tersebut dikira sebagai darah haid. Kemudian kadar masa haid wanita terbahagi kepada 3 yang kita pernah belajar dulu. Yang pertama aqallul haid, haid yang paling pendek iaitu dan tempoh 24 jam. Yang kedua aksarul haid, haid yang paling lama, paling panjang iaitu 15 hari 15 malam. Dan yang ketiga ialah ghalibul haid, kebiasaan haid, biasanya 7 ataupun 8 hari. Kemudian sehari semalam yang dikira sebagai 24 jam, termasuk dalam gambaran ataupun dalam keadaan, dua keadaan. Yang pertama, haid yang
tidak bersambung. Aqal ma'a ghaih. Maknanya dalam tempoh biasanya dia mari 7 hari, dia bukan 7 hari itu sendiri ada darah. Darah yang datang dia terhenti, mungkin ada 2 jam, lepas tu terhenti 3 jam, atau ada lagi dalam 2 jam. Maknanya tempoh tu dikira tidak bersambung, tapi bila dihitung jumlah kedatangan ataupun adanya darah tadi, bila dihitung cukup untuk tempoh paling kurang 24 jam. Jadi kalau dalam tempoh 7 hari, dia datang sejam saja, maknanya baru 7 jam. 7 jam tidak cukup untuk tempoh haid yang paling pendek, maka 7 hari tersebut kalau dia dah tinggal solat, maka dia wajib qada. Sebab tempoh yang ditunggu untuk 7 hari tu tidak cukup masanya, yang dikira sebagai aqal ma'a ghaih tidak cukup untuk 24 jam. Kemudian yang kedua, untuk tempoh 24 jam tu mestilah ataupun dalam keadaan dia berhubung, berterusan. Selama 24 jam terus je ada darah. Jadi bila darah yang macam ni, maka darah tersebut dikira haid. Selepas 24 jam darah tu terhenti, dia tunggu lagi, darah tu sudah tidak ada, maka dikira untuk bulan tersebut 24 jam tu ataupun sehari semalam itu adalah untuk haidnya. Jadi kira hitungan masa untuk haid pada bulan tersebut ialah sehari sajalah. Jadi ni kita dah bincang secara detail, kita dah bincang secara panjang lebar masa kita berada dalam siri-siri yang telah lalu. Dan untuk ghalibul haid, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, 6, 7 ataupun 8 hari ni kebiasaan haid yang dialami oleh wanita. Kemudian aksarul haid, iaitu sebanyak-banyak haid, ialah 15 hari 15 malam. Jadi sekiranya masih ada lagi darah selepas tempoh yang paling lama tadi, 15 hari tadi, maka darah tersebut dikira sebagai darah istihadah, darah yang bukan lagi dikira haid. Jadi pada waktu tersebut wanita tersebut wajib sembahyang, wanita tersebut wajib mandi dan menyempurnakan fardu-fardu yang lain sebagaimana kebiasaan walaupun masih ada darah. Dan darah tersebut sebagaimana yang kita akan bincang untuk siri-siri yang akan datang dikenali sebagai istihadah, maka perlu kepada penelitian, perlu kepada kefahaman yang khusus, terutama dari segi masa kita niat untuk berwuduk ataupun niat masa kita nak menunaikan fardu-fardu yang lain. Macam kita nak baca Quran, niat dia lain, bukan niat mengangkat hadas. Sebab bagi orang istihadah tidak akan terangkat hadasnya selagi darah tu masih keluar. Kemudian untuk haid yang paling kurang, jika darah yang keluar tu tidak sampai 24 jam, dikira sebagai darah fasad ataupun darah yang rosak. Lebih daripada 15 hari dikira sebagai darah istihadah. Dia ada beza untuk jenis ataupun nama darah yang keluar. Seterusnya penentuan untuk masa suci di antara dua haid. Kita dah belajar dulu, kita dah bincang dulu tempoh masa ataupun hari-hari suci. Di antara yang pertama, tempoh yang paling singkat, tempoh yang paling pendek ialah 15 hari 15 malam. Maknanya antara dua haid mestilah perempuan tersebut suci dalam tempoh 15 hari 15 malam. Contohnya dia datangi haid pada 1 hari bulan dan dia suci pada 10 hari bulan. Dan daripada 10 hari bulan, dia mestilah tunggu 15 hari lagi untuk didatangi haid untuk kali kedua. Sekiranya haid tu datang dalam tempoh tak sampai 15 hari, maka darah tersebut adalah bukan darah haid. Sebab tempoh yang paling pendek mesti 15 hari. Jadi, ni disebut sebagai penentuan masa suci di antara haid yang pertama. Kemudian yang kedua, tempoh suci di antara dua haid yang paling panjang ialah tidak ada had. Kemungkinan seorang wanita didatangi haid sekali. Masa dia umur 9 tahun, datang haid sekali, kemudian terus tidak didatangi haid lagi selepas itu, sehingga dia mati. Maknanya tempoh yang disebut sebagai tempoh maksima ataupun tempoh yang paling panjang masa suci tu untuk dia mungkin 30 tahun. Mungkin 40 tahun kalau umur dia panjang, umur dia sampai 49 macam tu. Dia datang sekali masa umur 9 tahun, lepas tu 49 tahun ataupun 40 tahun lepas pada tu tidak didatangi haid. Jadi untuk masa yang paling panjang untuk masa suci ni tidak ada had. Dan yang ketiga, tempoh kebiasaan, masa suci kebiasaan ialah lihat pada tempoh haid dia. Kalau haid dia didatangi dalam 7 hari, maka untuk didatangi haid yang baru
mungkin dalam kebiasaan jadual ataupun haidnya, contoh 1 hari bulan, dia sampai 10 hari bulan ataupun 7 hari bulan, haid dia dah suci, maka untuk kedatangan haid yang baru pula mungkin memakan masa 23 hari. Sebab haid yang seterusnya datang lagi pada 1 hari bulan. Jadi ini untuk tempoh kebiasaan seseorang dalam masa suci dia yang melihat ataupun yang berkait dengan tempoh ghalibul haid. Jadi ini untuk penentuan masa suci antara dua haid. Nah, kemudian kita bincang juga dalam siri yang lalu penentuan masa suci di antara haid dan nifas ataupun di antara nifas dengan haid. Ini ya kita bincang dulu di antara masa haid dan masa nifas. Masa haid mungkin dan kebiasaan untuk masyarakat kita ataupun kebiasaan untuk wanita-wanita yang hamil untuk didatangi haid ni sangat jarang. Jadi biasa orang yang haid untuk wanita yang tidak hamil sahaja. Tetapi dalam perbincangan para ulama fiqh ada juga wanita yang sedang mengandung, wanita yang hamil tiba-tiba didatangi haid. Jadi darah yang datang, haid yang datang bagi wanita yang dalam keadaan hamil ni kemungkinan datang tu masa dia kandungan dah berada di peringkat akhir. Mungkin masa tu dah 9 bulan 3 hari. Biasa kelahiran 9 bulan 10 hari. Jadi dalam tempoh 9 bulan 3 hari kandungan, tiba-tiba dia datangi haid. Ada darah. Dan sifat-sifat darah ni insya-Allah kita akan bincang dalam siri yang akan datang, dalam bab yang seterusnya, bagaimana sifat yang boleh dikatakan darah yang keluar tu adalah darah haid. Bukan darah tanda untuk bersalin, dia berbeza. Mungkin ibu-ibu yang pernah mengalami keluar tanda sebelum bersalin, darah yang keluar untuk wanita haid ketika hamil ni berbeza dengan darah yang keluar bagi wanita yang mula-mula ataupun tanda untuk peringkat bersalin yang apa kalau istilahnya nak buka jalan dan seumpamanya lah. Maknanya perbezaan darah tersebut insya-Allah kita akan bincang. Jadi bagi wanita yang hamil tiba-tiba didatangi haid, contoh yang saya sebut tadi 9 bulan 3 hari, jadi tempoh untuk selepas pada tu dia akan bersalin ataupun dia akan mengalami nifas mungkin dalam tempoh 2 ataupun 3 hari. Dia datangi haid, umur kandungan 9 bulan 3 hari. Datang haid selama 2 hari. Haid terhenti, kemudian untuk hari yang 9 bulan 3 hari campur dengan 2 jadi 9 bulan 5 hari kan. Jadi nak sampai kepada tempoh bersalin dia 5 hari lagi tu tempoh antara haid dan nifas bagi wanita tersebut. Jadi tempoh 5 hari tu ada kira tempoh suci. Jadi dah darah tu berhenti, dia siap mandi wajib, maka dia pun solat macam biasa. Cukup 9 bulan 10 hari dia bersalin. Maka untuk dia tempoh suci antara haid dan nifas ni ialah selama 5 hari. Ini bagi kes-kes yang terpencil lah. Dan juga kita bincang dulu penentuan masa suci di antara nifas dan haid. Waktu nifas, sebab sebelum ni kita tak bincang lagi berkenaan dengan nifas secara detail, maka kita ambil ataupun dengan kefahaman kita yang terdahulu yang sebelum ni, waktu nifas yang paling panjang ialah 60 hari. Dan waktu nifas yang paling pendek ialah 1 lahzah, sekelip mata. Mana bersama keluarnya baby ada darah. Lepas tu kering. Jadi bersih wanita tersebut daripada nifas dengan keluarnya darah yang sekejap tadi. Jadi berbeza dengan darah haid mesti 24 jam. Tapi untuk darah nifas dia berhenti dalam masa 1 lahzah ataupun sekelip mata ataupun dalam tempoh yang sangat sekejap. Tiba-tiba berhenti darah dengan kelahiran anak. Bila macam tu wanita tersebut wajib mandi wajib mandi. Dan dengan keadaan dia dah bersih daripada nifas, tiba-tiba dia datangi haid. Tapi kita tengok tempoh nifas dia yang paling panjang 60 hari. Kan? Mungkin dia keluar darah yang sekejap masa bersalin, ada darah sekejap, lepas tu bila tak ada darah dia wajib mandi. Bila dia dah mandi, tiba-tiba 10 hari lepas tu ada balik darah. Keluar balik darah. Maka darah tu nak dikira sebagai darah nifas ke darah haid? Darah tu adalah masih lagi darah nifas.
Sebab nifas tempohnya paling lama ialah 60 hari. Jadi bermula daripada hari kelahiran sehingga 60 hari, sekiranya ada darah sepanjang tu ia dikira sebagai darah nifas. Cuma macam yang kita dah bincang sebelum pada ni, ada istilah apabila selang antara haid, hari-hari haid ataupun selang antara hari-hari nifas, ada masa darah tu kelihatan. Kalau pada tuala wanita ataupun apabila wanita tu buang air kecil, ada darah. Tapi masa lain tak ada, maka dia terbahagi pula dengan dua keadaan yang kita dah bincang dulu, iaitu disebut sebagai waktu fatrah dan waktu naqah. Waktu fatrah ni kita bincang dulu, waktu yang mana dalam tempoh haid, biasanya contohnya datangnya haid pada 1 hari bulan. Tiba-tiba hari yang kedua, 2 hari bulan, tidak ada sebarang darah. Bila dikesan pada tuala wanita, tak ada darah. Tetapi apabila dimasukkan kapas ke dalam kemaluan, ada darah, ada kesan darah. Ini dipanggil sebagai tempoh fatrah. Fatrah ni ialah tempoh darah tidak kelihatan tetapi ada. Dan satu lagi keadaan disebut sebagai an-naqah. Naqah ni waktu tu dalam tempoh haid, dalam tempoh nifas, tidak ada darah yang kelihatan pada tuala wanita, masa buang air kecil pun tak ada darah, dan bila dimasukkan kapas ke dalam kemaluan pun tak ada darah. Ini disebut sebagai naqah, yang mana waktu naqah dia ada 3 syarat. Syarat yang kita telah bincang dulu, yang hari ini saya sebut sebagai ulangan. Kita nak memahami balik sebelum kita pergi, sebelum kita sama-sama beralih ke bab yang kedua nanti, insya-Allah. Jadi saya sebut balik 3 syarat untuk disebut sebagai naqah ni, dikira juga dalam waktu haid. Yang pertama, masa naqah tidak melebihi 15 hari bersama darah haid. Jadi contohnya datangi haid pada 1 hari bulan, ditunggu sebab pada pad pada tuala wanita tak ada darah. Dan dilihat dalam kemaluan dia pun masa buang air kecil pun tak ada darah. Dan tempoh tu masih 15 hari. Masih dikira waktu tersebut ialah waktu haid, walaupun tidak ada sebarang darah. Ini penegasan ataupun kupasan yang diberi di sini, yakni dihitung hari-hari keluar darah haid bersama dengan hari naqah tidak melebihi 15 hari. Iaitu 15 hari tersebut 15 hari tempoh yang paling lama haid. Syarat yang kedua, masa naqah itu mestilah termasuk dalam himpunan tempoh haid yang tidak berkurang daripada sehari semalam. Jadi bila tempoh naqah tersebut tidak ada darah, suci, kita nak kira masa ni ke masa haid ke masa bukan haid. Kita tengok tempoh bilangan hari. Contohnya didatangi haid pada 1 hari bulan. 2 hari bulan tidak ada sebarang darah. Tidak ada. Sehingga 3 hari bulan. 3 hari bulan baru ada sikit. 3 hari bulan ada pagi. Tengah hari tak ada pula. Jadi tempoh nak dikira tu mestilah dikira hitungan. Kalau 1 hari tadi, contoh hari tu, 1 hari yang pertama tu 8 jam. Hari yang ketiga 2 jam, baru 10 jam. Kan? Ditunggu lagi sehingga ghalibul haid dia. Biasanya kedatangan haid dia 7 hari. Maka dikira dalam tempoh 7 hari tu, kira waktu naqah, berapa jam waktu ada darah, berapa jam, dikira dihitung semua sepanjang 7 hari tersebut, cukup 24 hari. Maknanya waktu naqah yang dia tinggal tu dikira juga waktu haid. Jadi dia tak sembahyang waktu naqah, tidak perlu diqadha. Sebab apa? Dikira dalam tempoh haid. Tetapi bila naqah ataupun waktu untuk dia menunggu ni, tiba-tiba haid yang ada sehingga 7 hari darah yang kelihatan tu 10 jam ataupun 12 jam saja. Maka naqah yang ditinggalkan, waktu-waktu kosong yang ditinggalkan, wajib diqadha semula sembahyang. Qadha berapa hari? 7 hari. Sebab apa? Ke bulan tu tidak ada haid bagi dia. Sebab apa? Sebab tak cukup pun tempoh minima ataupun aqallul haid. Ni untuk dihitungkan waktu naqah tu masuk haid ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, syarat naqah tu masa naqah mestilah lebih daripada fatrah yang ada. Kerana fatrah itu ialah haid dan tidak ada khilaf ulama pada perkara itu. Jadi waktu yang kita nak kira ni naqah ke termasuk dalam haid ataupun tidak.
tengok dari segi fatrah. Fatrah ni masa yang saya sebut tadi lah. Fatrah apabila dilihat pada tuala wanita tidak kelihatan darah, tetapi apabila dimasukkan kapas ataupun masa dibuang air kecil ada kelihatan darah, maka waktu tersebut dikira waktu fatrah dan dikira waktu itu termasuk dalam, kalau nak kira hitungan 24 jam termasuk. Tapi yang nakuk tadi tidak termasuk sekiranya bila terlebih daripada waktu fatrah. Jadi hitungan ataupun perbincangan ini, sebab tu dalam sesi yang dulu saya pernah tulis pada whiteboard kan, ada catatan, sebab perlu kepada penelitian. Kita tak tahu keadaan ataupun masalah seumpama ini mungkin tidak terkena pada kita, tapi melibatkan anak kita, melibatkan jiran tetangga kita, mungkin melibatkan, kalau para suami melibatkan isteri. Jadi wajib bagi para suami ataupun yang mempunyai tanggungjawab terhadap perempuan, dia sebagai abang, dia sebagai datuk, dia sebagai suami, dia sebagai ayah, dia perlu memahami perkara tersebut sekiranya permasalahan ini terkena pada anak ataupun isterinya. Jadi kalau dia tak tahu, maka ni yang kita bincang daripada dulu, kita bimbang dosa ataupun tanggungjawab tersebut tidak tertunai kerana ia melibatkan ibadah isteri, melibatkan sembahyang, melibatkan puasa, melibatkan kalau isterinya mengaji dalam keadaan ataupun isterinya baca Quran dalam keadaan yang sepatutnya tak boleh baca, tiba-tiba dia baca dan suasana tak tahu, suami pun tak ajar, maka dosa tersebut turut sama tertanggung kepada para suami ataupun para ayah. Jadi perkara-perkara seumpama ini, sebagaimana yang kita bincang dulu, ia merupakan perkara yang penting, perkara yang bukan remeh, perkara yang mesti difahami, yang mesti dipelajari, yang termasuk dalam tuntutan fardu ain kepada para wanita, kepada para suami, para bapa, supaya tidak tertanggung dengan keadaan-keadaan yang akan melibatkan solat. Yang kita tahu belaka, solat ni adalah merupakan miftahul jannah, pembuka ataupun anak kunci kepada syurga. Kalau sembahyang tidak terima, kalau sembahyang tak cukup sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan kepada kita sebagai seorang muslim, maka kemampuan ataupun syarat untuk kita memasuki syurga tidak akan tercapai. Na'udzubillah min zalik. Dan solat juga merupakan perkara yang penting untuk menjadi penguat kepada kita, untuk menjadi pertahanan yang kuat, terutama kita yang berada di penghujung di akhir zaman, yang sangat bergantung kepada kekuatan dalaman, yang perlu kepada kekuatan dalaman. Maka solatlah adalah kekuatan yang paling ampuh untuk menjadi penahan, untuk menjadi penguat, untuk menjadi pertahanan kepada segala macam godaan yang datang, cabaran yang datang. Jadi untuk kesimpulan siri kita, saya rasa sekadar itu dulu. Kemungkinan ataupun kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk siri yang akan datang kita dipertemukan dan kita akan bincang kepada yang keadaan ataupun keadaan darah, suasana ataupun jenis-jenis darah, untuk kita lebih mengenali dan kita memahami, untuk membezakan antara darah haid, darah fasad, istihadah, nifas dan seumpamanya yang berkaitan, supaya apabila berlaku kepada kita, apabila dibentangkan, ditanyakan persoalan pada kita, kita mampu menjawab dengan yakin. Kerana kita ada ilmu, kerana kita ada kefahaman, insya-Allah. Dan saya rasa setakat itu dulu untuk kesimpulan untuk siri yang ke-10. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi, kita dipanjangkan usia dan kita dalam suasana yang sentiasa bersedia untuk membaiki keadaan kita, memperelokkan sembahyang dan solat kita, dan seterusnya kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan ilmu dan apa yang kita faham ini merupakan ilmu yang benar-benar jelas, ilmu yang ada kaitan, ilmu yang sebagaimana yang saya pernah cerita dulu, guru ataupun pengarang kitab ini sendiri merupakan seorang yang faqih dari segi haid, walaupun beliau seorang lelaki, walaupun beliau seorang syekh yang tidak pernah mengalami haid, tapi seorang yang mempunyai kepakaran dari segi haid. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau kongsikan kepada kita, yang kita bincang di sepanjang siri, bermula siri pertama hingga siri yang ke-10, kita sama-sama dapat mengambil manfaat daripadanya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi
mohon maaf di atas segala kekurangan. Andai kata ada yang tersalah, ada yang terucap perkara yang tidak sepatutnya. Sebab kadang-kadang bila kita berbincang perkara yang berkaitan dengan haid, dengan keperempuanan ni, ada kata-kata ataupun ada perkataan yang kurang enak didengar. Mudah-mudahan ianya bukan untuk semata-mata percakapan ataupun sembang-sembang, tapi ia adalah untuk kita memahami, untuk kita lebih jelas, dan mudah-mudahan kita masuk di kalangan mereka yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى الله على محمد صلى